Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Karizarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi malam 5 Ogos 2020. Tumpuan berita. Bangunan kompleks unit hal ehwal agama-agama lain Unifor bakal dibina di Jalan Ong Tiang Swi dengan peruntukan geran yang diberikan oleh kerajaan negeri. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas yang juga menteri yang bertanggungjawab terhadap Unifor selepas mengetahui lawatan ke tapak tersebut pagi tadi, Kerajaan Sarawak bukan sahaja menyediakan tapak seluas 1.2 hektar tetapi juga memberikan geran sebanyak 70 juta ringgit untuk menampung kos pembinaan kompleks tersebut. Beliau menambah, kompleks Unifor 10 tingkat itu akan mempunyai pusat konvensyen 2 tingkat serta bangunan hijau dan teknologi pintar termasuk stesen pengecasan kenderaan elektrik. Katanya lagi, upacara pemecahan tanah untuk kompleks 10 tingkat itu dijangka diadakan pada bulan September ini. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak kini memfokuskan kepada penglibatan pelabur luar bagi membangunkan biodiversiti yang dimiliki di Sarawak. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jaon Sameon berkata, pelaburan Kerajaan Sarawak sahaja tidak mencukupi untuk membangunkan bidang biodiversiti, justru penglibatan pelabur dari luar dan sektor lain juga diperlukan. So, we are starting, in the world of biodiversity research, we probably are still young, comparatively speaking, but we are starting in the right direction. And I think one of the things that we need to go forward, of course, is the fact that we are now going into attracting investment, making sure that we are able to get expertise from outside. And this is very important because expertise is everywhere. It's just a matter of giving them the right place, the right ecosystem, and the right facilities for them to thrive and to expand their businesses from their home base to us. Katanya semasa berucap ketika melakukan lawatan ke Pusat Biodiversiti Sarawak SBC di Kuching pada Selasa. Tambah beliau, usaha perlu dipertingkatkan untuk mengenal pasti menarik pelabur yang berpotensi melabur di Sarawak dan membangunkan strategi pemasaran untuk mereka. Make some effort. We have to know our potential investors, where they are, and then develop a marketing strategy for them, so that it will make our job much easier. I'm quite attracted by the idea of this as a part. That's why I was asking what are the components and so on. And we have to know who are the people in the same business. It's like any other business deals. We need to know the environment, we need to know where we operate. And first of all, that's the one thing we need to know is where do we stand in this business. Beralih ke laporan mengenai sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak. Susulan situasi COVID-19, sambutan pada tahun ini akan diadakan dalam suasana berbeza di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada 29 Ogos bertemakan Wanita Sarawak dalam Era Digital. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam sidang media di Wisma Wanita pada Selasa berkata, majlis tersebut akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg. Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan sambutan itu juga akan diadakan secara langsung menerusi sidang video di Wisma Wanita bagi memberi peluang kepada 100 wanita mengikuti acara sambutan tersebut. Turut diadakan penstriman secara langsung di peringkat daerah melibatkan semua 40 daerah di Sarawak. Pada majlis kali ini, sebanyak 6 anugerah akan disampaikan iaitu Anugerah Datuk Patinggi Laila Taib, Anugerah Ketua Menteri Penggiat Sosial Wanita, Anugerah Ketua Menteri Usahawan Wanita, Anugerah Ketua Menteri Kepimpinan Wanita, Anugerah Ketua Menteri Pencapaian Khas Digital dan Anugerah Pertubuhan Wanita Cemerlang. Berikut pula, Kerajaan Sarawak tidak pernah lupa akan tanggungjawabnya dalam soal kebajikan rakyat termasuk warga emas. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pengenalan kenyalang Gold Card KGC menjadi bukti tanggungjawab dan keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap golongan yang berusia 60 tahun ke atas di negeri ini.
Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan KGC kepada beberapa orang warga emas dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai pada Selasa. Menurutnya lagi, KGC ini langkah bijak yang diambil Kerajaan Sarawak untuk menghargai jasa dan pengorbanan warga emas yang pernah berkorban bersama-sama membangunkan negeri ini. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 24.4 juta ringgit untuk mewujudkan KGC yang memberi manfaat kepada hampir 16% bersamaan 530,000 orang warga emas yang berusia 60 tahun dan ke atas. Berita selanjutnya, hakisan tanah yang berlaku di tanah perkuburan Islam Kampung Belawai kini selesai setelah benteng hakisan di tanah perkuburan tersebut siap dibina. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar yang juga merupakan Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh selepas mengadakan tinjauan ke tanah perkuburan Islam Kampung Belawai pada Isnin berkata, pembinaan benteng hakisan tanah perkuburan tersebut sepatutnya disiapkan pada 16 Jun lalu. Ujarnya pembinaan benteng tersebut menggunakan peruntukan projek Program Transformasi Luar Bandar RTP Adun Kuala Rajang sebanyak RM300,000. Seterusnya, sebanyak 11 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan kelab sukan di kawasan Dun Mulu menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM209,500. Timbalan Speaker Dun Sarawak yang juga merupakan Adun Mulu dalam majlis penyerahan tersebut pada Selasa berharap JKKK menggunakan peruntukan ini dengan sebaik-baiknya dan dimaklumkan kepada setiap ahli jawatan kuasa JKKK atau NGO dalam mengadakan aktiviti atau program berkaitan. Berita diteruskan dengan laporan mengenai kebakaran di SK Sebauh. Sebuah blok asrama 2 tingkat SK Sebauh musnah dalam satu kebakaran awal pagi tadi. Menurut jurucakap Gerakan Operasi Bomba Sarawak pada Rabu, kejadian berlaku sekitar jam 7 pagi dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bintulu yang diketuai PBK2 KUP Azman Julaihi telah dikerahkan ke lokasi kejadian susulan selepas menerima panggilan kecemasan daripada guru sekolah berkenaan. Kebakaran telah menyebabkan satu blok bangunan 2 tingkat tidak kekal iaitu asrama lelaki telah terbakar sepenuhnya manakala asrama perempuan terselamat. Pasukan bomba sukarela Sebauh seramai 8 orang telah tiba di lokasi pada jam 7.30 pagi dan melakukan operasi pemadaman kebakaran. Anggota Balai BBP Bintulu sampai di lokasi kejadian pada jam 7.49 pagi. Ketika kejadian, jumlah murid yang berada di lokasi adalah seramai 12 murid lelaki dan 12 murid perempuan dan semua dalam keadaan selamat. Sekian bersama saya, Khair Zarif dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Jaga diri anda di mana jua anda berada dan sentiasa patuhi SOP yang ditetapkan. Salam UKAS.